Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya, atas limpahan nikmat taufik dan hidayah daripadanya, atas limpahan nikmat kesihatan dan kelapangan waktu sehingga kita dipertemukan sekali lagi dalam mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada esok malam kita akan menyambut malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana malam itu merupakan malam yang mulia. Kalaulah tidak kerana ada malam Maulidur Rasul, maka tak adalah kita di dunia ini. Semuanya kita ini ada dalam dunia ini adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi besok malam merupakan malam kegembiraan, malam kemuliaan. Maka dalam rangka menunjukkan kegembiraan kita, maka terserah kepada kemampuan masing-masing bagaimana untuk kita menunjukkan kegembiraan kita. Sama ada kita nak menunjukkan kegembiraan kita dengan membaca maulid, mendengarkan sebahagian kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun membaca kisah baginda, ataupun kita nak menunjukkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca, sama ada nak baca 100 selawat ke, kita nak baca 1000 kali ke, nak baca 10,000 ke, mengikut kemampuan masing-masing. Menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita nak melakukan sembahyang berpuluhan rakaat ataupun ratusan rakaat, terserah. Subhanallah, mengikut kemampuan masing-masing. Kita menunjukkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi makan orang-orang. Sama ada orang itu berpuasa ataupun tidak, sama ada jiran kita ataupun tidak. Masak secara berlebihan kerana malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah ustaz, saya kalau malam Maulid saya tak sempat, saya ada itu, saya ada ni, maka buat pada keesokan hari, pada hari 12 Rabiul Awal. Jadi kebetulan pula hari Khamis ini, hari ke-12 Rabiul Awal, kita boleh berpuasa menunjukkan kegembiraan. Di samping puasa sunat hari Isnin Khamis, kita juga boleh sertakan dengan, ya Allah, aku berpuasa ini kerana menunjukkan kegembiraan aku dengan kelahiran Nabi SAW. Niatnya sama saja, aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala, pun boleh sah. Tapi Allah tahu kita puasa tu kerana apa? Kerana kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Subhanallah, Allah sendiri suruh kita gembira. Allah kata, falyafrahu dalam surah Yunus. Allah kata, maka hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan apa? Gembira dengan kelahiran Nabi SAW.
Jangan kita malam Maulid Rasul, kita buat dek. Tak ada apa-apalah, nothing lah, jangan. Kita kena ingat, ini malam ni, kalau tak kerana malam ini, tak adalah kita sekarang ni baca kitab Azkar. Tak adalah kita dapat makan ipuk-ipuk, dapat makan lontong pagi raya, tak ada. Ketupat semua tak kenal lagi. Subhanallah. Pasal kita dapat kenal ni semua adanya hari raya kerana adanya Nabi SAW. Memang Allah berkuasa untuk mengadakan hari raya itu tanpa Nabi. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi SAW. Jadi apa yang dapat kami sampaikan itu hanyalah sebagai peringatan. Janganlah kita menghabiskan malam kita, malam 12 Rabiul Awal itu dengan berlalu begitu saja, tanpa disertai dengan amalan, dengan mendengarkan kisah Nabi, membaca hadis Nabi dan sebagainya. Terserah kepada kita kemampuan masing-masing. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik dan hidayat untuk kita dapat bergembira, menyemarakkan lagi kegembiraan menyambut malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT berikan kita kesihatan, kekuatan dan juga kita dapat menambahkan amalan kita khusus pada malam esok. Semoga Allah SWT menerima semua amalan-amalan tersebut dan dijadikan amalan itu sebagai bukti cinta kepada kita kepada Nabi SAW, di mana Nabi mengakui amalan kita itu di padang mahsyar nanti. Semoga Allah SWT mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, kita menyambung dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Muka surat 96. Di mana kita telah selesai membicarakan dengan bab berkenaan dengan doa yang dibaca setelah azan dan juga hukum yang berkaitan dengannya. Jadi kita lanjutkan pada pembacaan tajuk yang baru ini, bab doa sesudah azan. Baik, apa yang dimasukkan dengan doa sesudah azan? Yang dimasukkan dengan doa sesudah azan ni bermakna masa ataupun gap antara azan dengan qamat itu ada sunat untuk kita memperbanyakkan doa di antaranya. Doa sesudah azan tu makruf, telah kita lalui. Tapi yang dimasukkan tajuk yang khusus ni adalah doa yang diisi antara azan dan juga qamat. Doa yang diisi antara azan dan juga qamat. Baik. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Artinya, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamat. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibn Sunni. Kata Nabi SAW, tidak akan ditolak doa di antara azan dan juga qamat. Subhanallah. Kita ada hajat dunia, ada hajat akhirat, ada hajat diberikan kesihatan, ada hajat diberikan kesembuhan, dilapangkan urusan pekerjaan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Hajat-hajat kita yang penting, maka kita ambil peluang azan, antara azan dan juga qamat, memperbanyakkan doa. Banyakkan doa. Inilah masalahnya bila kita berada di masjid. Bila kita ada di masjid, maaf katalah, ada di masjid, tiba-tiba dalam masjid tu setelah azan jumpa pula members. Nampak members terus peluk. Kau kalah orang balik haji peluk. Members lepas tu menyanyi berbual. Bukan salah nak berbual. Pertama, berbual di masjid perkara dunia hukumnya adalah makruh, dilarang. Nak bual masalah dunia, keluar daripada masjid. Maksud keluar daripada masjid bermakna keluar daripada kawasan i'tikaf. Keluar daripada kawasan i'tikaf. Yang kedua, kita pula dituntut untuk memperbanyakkan doa setelah azan, antara azan dan juga qamat. Lepas kita dah sembahyang qabliyah, ada masa lagi Pak Bilal belum lagi nak melaungkan qamat, kita ambil peluang tu banyakkan doa. Jangan kita pergi berbual-berbual. Bukan salah nak berbual. Berbual itu boleh, tapi boleh ditangguhkan. Berbual tu boleh, tapi nanti. Lepas dah habis semayang, semua dah selesai. Dah habis semayang semua, dah doa, barulah kita nak, ada urusan nak bercakap lah.
Tapi ini masa ibadat. Allah nak beri ni, antara azan dan qamat ini tak ditolak doa kita. Tak ditolak doa kita, maka rebutlah peluang tersebut. Jangan kita sia-siakan. Ustaz, saya nak kalau boleh Allah SWT matikan saya dalam keadaan sembahyang. Matikan saya dalam keadaan sujud. Jadi kita minta pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku ketika aku dalam sujud. Kita nak, tapi kita tak minta. Bermakna kita punya keinginan itu, keinginan yang tidak ada, bukanlah keinginan yang kuat. Bukanlah sebuah keinginan yang kuat, kerana kita boleh diberikan Allah pilihan untuk berdoa, tapi kita tak nak berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah pada aku, maka aku akan perkenankan. Persoalannya kita tak minta. Kita nak anak kita jadi pandai, kita nak anak kita jadi soleh, solehah, anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa, anak yang punya akhlak yang mulia. Kita nak tu semua, tapi kita tak doa kepada Allah. Bila kita usaha nakkan, kita mesti ada usaha, betul. Tapi di samping itu juga kita mesti ada doa kepada Allah. Kerana Allah yang akan mentakdirkan itu semua. Allah yang akan mempermudahkan, Allah yang akan menjadikan benda itu menjadi realiti. Jadi antara peluang masa untuk kita memperbanyakkan doa, rebutlah peluang doa antara azan dan juga qamat. Bila kata azan, bermakna azan secara live. Azan secara langsung. Bukan azan recording atau di radio, maaf kata, atau di YouTube, melainkan kalau dia memang live. Baik, kemudian sambung dia kata sini. Berkata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadis ini hasan sahih. Lalu ditambah dalam riwayatnya dalam kitab Ad-Da'awat dengan perkataan berikut, maka berkata pada sahabat. Ini tambahan riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Apa kata Imam At-Tirmizi? Ada tambahan riwayat. Maka berkata pada sahabat. Berkata pada sahabat, apa yang mesti kami katakan wahai Rasulullah? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau memang antara antara azan dan qamat itu tidak ditolak, lalu apa yang kami nak kena minta? Subhanallah. Sahabat tanya, bermakna sahabat tahu apa doa nak baca. Tapi maybe peluang yang mesti kita baca doa ni. This opportunity yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan antara azan dan juga qamat, kesempatan itu nak baca doa apa yang mesti baca. Mesti baca. Jadi kita terselamat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah, kamu minta daripada Allah keafiatan di dunia dan akhirat. Nabi kata bila dah ada peluang macam gitu, maksud dia gitu, sallallahu al-afiyah, mintalah daripada Allah keafiatan. Mintalah kepada Allah keafiatan. Persoalannya kita sering dengar perkataan afiat. Kita sering dengar, kita selalu dengar afiat. Masalahnya afiat tu apa? Ustaz, maknanya kita dengar sihat wal afiat. Betul, sihat wal afiat tu dia punya rhythm kan. Tapi masalahnya afiat tu maknanya apa? Afiat kita ambil daripada perkataan bahasa Arab afiat. Afiat maknanya apa? Bila kita minta afiat, bermakna kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap perkara yang kita tidak sukai daripada perkara dunia dan juga perkara akhirat. Itu namanya afiat. Kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perkara yang kita tidak sukai, yang kita benci, yang kita tak ingin dapat, yang kita tak ingin lihat daripada perkara dunia dan juga perkara akhirat. Subhanallah. Sebab tu Nabi ajarkan doa membaca, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Baca sekali pagi, baca sekali petang. Yang terangkum dalam Wirdul Latif. Karangan Al-Imam Al-Haddad. Itu sunan Al-Imam Al-Haddad. Baca tu, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Sebab tu ulama para salafus salih, mereka pada habaib, mereka kalau baca doa setelah azan, mereka akan combine sekali dengan doa ni. Kalau kita baca wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad
Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Komenkan sekali. Just in case terlupa lah. Takut baru habis azan je, baru habis dengar azan, baru habis doa azan je, tiba-tiba ada orang call. Orang call berbual, tiba-tiba ada akamat. Dah terlepas peluang. Daripada ulama salafus salih, mereka akan combine sekali dengan doa azan. Mereka akan combine sekali dengan doa azan. Subhanallah. Tak jadi masalah, tak jadi salah pun. Tak jadi salah. Jadi kalau kita nak takut, kita takut terlepas, takut tak baca, baca ni. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Kemudian diikuti dengan Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wa dunya wal akhirah. Apa itu afiat? Kita mohon kepada Allah agar Allah SWT jauhkan kita, hindari kita, benteng kita, selamatkan kita daripada perkara yang kita tidak sukai, daripada urusan dunia, perkara-perkara dunia dan juga perkara akhirat. Komplit. Sebab tu Nabi kata, mintalah kepada Allah al-afiyah. Salullah al-afiyah. Minta kepada Allah afiyah tentang perkara dunia dan juga akhirat. Subhanallah. Komplit. Lepas tu Nabi SAW digelari sebagai, diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Perkataan yang ringkas tapi mempunyai makna yang banyak. Padat, ringkas doa Nabi. Padat, ringkas percakapan Nabi. Tapi di dalamnya itu merangkumi berbagai-bagai makna. Kita minta Allah SWT al-afiyah. Nabi suruh sahabat baca Salullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah fi dunia wal akhirat. Di dunia dan juga akhirat. Apa afiat? Bermakna dia merangkumi semua yang kita tak suka. Daripada perkara dunia dan juga perkara akhirat. Sebab tu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka Allahumma inna as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, kami mohon kepada kamu minal khairi kulli, daripada kebaikan semuanya. Ajili wa ajili, yang telah lalu dan yang akan datang. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam, apa yang kami ketahui dan apa yang kami tidak ketahui. Nabi SAW minta doa, ya Allah, berilah kami kebaikan yang akan yang telah lalu, yang akan datang, sama ada kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Semua minta. Wa na'udzubika minasyarri kullihi, dan kami mohon kepadamu dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan semuanya. Ajili wa ajili, yang akan datang ataupun yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam, apa yang kami ketahui dan apa yang tidak kami ketahui. Subhanallah. Nampak? Nabi SAW doa Nabi pun umum tapi merangkumi semua. Terkadang doa Nabi itu detail. Terkadang doa Nabi itu detail. Minta, ya Allah, ampunkanlah dosaku yang kecil dan yang besar, yang banyak dan yang sedikit dan yang banyak, yang dalam keadaan nyata ataupun dalam keadaan tersembunyi. Nabi detail, minta Allah ampunkan semua. Dan terkadang doa Nabi itu berupa umum. Subhanallah. Kemudian dia kata sini, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Kerana Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Amr bapanya juga sahabat. Bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazzin itu mendapat pahala yang lebih daripada kami. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan, suatu ketika ada seorang lelaki berkata, dalam syarah hadis ini tak disebutkan siapa nama lelaki tersebut. Allahu a'lam. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin, orang-orang yang melaungkan azan itu mendapat pahala yang lebih daripada kami. Subhanallah. Ini namanya orang yang sangat concern dengan pahala. Sangat cenderung dengan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak kata, ya Rasulullah, si fulan itu duit dia lagi banyak daripada saya, ya Rasulullah, macam mana nak banyakkan duit? Tak ada. Tak ada sahabat tanya macam gitu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, si fulan itu, muazzin itu lebih banyak dapat pahala daripada kami. Jealous, subhanallah. Jealous yang harus, jealous yang dituntut. Allah kata dalam Quran surah Al-Mutaffifin,
khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan itu hendaklah kamu berlumba wahai orang-orang yang berlumba. Berlumba apa? Berlumba dalam mengerjakan amal. Falyatanafasil mutanafisun. Subhanallah. Jadi kita ini dituntut dalam beramal untuk kita berlumba dalam beramal. Challenge lah. Orang tu boleh sembahyang 100 rakaat, aku nak sembahyang 200 rakaat. Bagus. Subhanallah. Janganlah orang tu sembahyang 100 rakaat. Tak apalah, aku yang penting buat sembahyang rawatib dah cukup. Pula. Jangan menurun bila bab akhirat. Tengok orang yang lebih atas. Makruf kan? Jadi orang ni, laki ni, dia merasa concern. Rasa macam cemburu. Cemburu dengan muazzin. Yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia pahala yang lebih. Kerana biar orang itu azan, kita dah lalu tentang ganjaran keutamaan fadilat orang yang melaungkan azan. Macam-macam, subhanallah. Terutama lagi-lagi kalau dia muazzin secara FOC, free of charge, volunteer nak azan, lagi besar pahalanya, subhanallah. Jadi ni orang ni jealous lah. Maka sabda Nabi SAW, qul kama yaqulun fa idza intahaita fasal tu'ta. Kata Nabi SAW, katakanlah seperti mereka mengatakan. Maknanya apa? Apabila muazzin itu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sambut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut. Sesudah itu, mintalah kepada Allah, nescaya dia akan memberimu. Setelah azan, maka mintalah kepada Allah, maka dia akan memberi kamu. Subhanallah. Jadi bila kata tentang doa setelah azan, doa antara azan dan juga qamat, doa itu bukan saja dibaca oleh orang yang mendengar azan, tapi orang yang tukang azan itu juga dituntut untuk baca. Dua-dua pihak baca. Dua-dua pihak dituntut baca ketika setelah mendengar azan. Supaya apa? Supaya kita dah peluang ni. Allah nak berikan antara azan dan qamat, doa tidak tertolak. Subhanallah. Baik. Kami meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sintani la turaddan aw qalla ma turaddan. Ad-du'a'u 'inda nida wa 'inda al-ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da." Artinya dua peristiwa. Dia bukan dua peristiwa, dua keadaan yang tidak ditolak doa. Dua keadaan doa tidak akan tertolak, atau jarang-jarang tertolak. Kata Nabi SAW, sintani la turaddan. Dua keadaan yang tidak akan ditolak doa. Au qalla turaddan, au qalla ma turaddan, ataupun sangat jarang doa itu tertolak. Nabi cakap ni, subhanallah. Ad-du'a inda nida, iaitu doa ketika seruan azan. Ad-du'a inda nida, doa ketika seruan azan, dan ketika pertempuran dalam perang. Barisan tentera sedang beradu maut satu dengan yang lain. Subhanallah. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang bila lagi doa yang tidak tertolak. Doa yang tidak tertolak. Kata Nabi SAW, sintani la turaddan, yang tidak tertolak. Yang pertama kata Nabi SAW, inda nida. Ad-du'a inda nida. Bermakna nida sini adalah ketika azan. Subhanallah. Jadi bila kata tentang ketika azan, maka kat sini dia boleh dimaknakan ketika baru nak azan, sambil setelah mana azan laungan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian disambung dengan doa. Dan juga ada pendapat mengatakan doa bermakna setelah azan. Jadi yang dimasukkan kat sini adalah setelah azan. Subhanallah. Jadi bila kita nampak ni peluang, dapat ini peluang, jangan kita tinggalkan. Jangan tinggalkan. Terutama kalau kita dekat masjid.
Dah habis sembahyang qabliyah, buat secara ringkas semampunya. Kemudian kita isikan, menunggukan qamat, kita isikan dengan membaca doa-doa. Apa nak baca doa, bacalah. Doa tadi, doa keafiatan, doa minta agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, ampunkan kedua ibu bapa kita, ampunkan dosa keluarga kita, ampunkan dosa jiran-jiran kita, minta Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi, mengampunkan bukan sahaja kita, bahkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil peluang, subhanallah, terutama mereka-mereka yang berada di masjid, setelah azan dan juga antara azan dan juga qamat. Baik. Sambung apa dekat tajuk baru. Apa yang dibaca sesudah 2 rakaat sunat subuh? Apa yang nak dibaca setelah 2 rakaat sunat subuh, bermakna apa? Zikir-zikir ataupun doa-doa yang nak dibaca setelah mana seseorang itu selesai melakukan sembahyang qabliyah subuh. Bahasa Arabnya dipanggil raka'atul fajr. Raka'atul fajr. 2 rakaat setelah sembahyang qabliyah subuh. Subhanallah. Baik. Kami meriwayatkan daripada Abul Mulai dan namanya Amir bin Usama daripada ayahnya radhiyallahu an, bahawa ketika dia bersembahyang 2 rakaat sunat subuh, yakni sembahyang sunat qabliyah subuh, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat yang ringkas di sebelahnya. Awal sekali, ini sahabat, beliau ni sembahyang qabliyah subuh di masjid. Sembahyang qabliyah subuh di masjid. Tiba-tiba Nabi SAW datang dan sembahyang 2 rakaat di sebelahnya. Datang dan bersembahyang 2 rakaat di sebelahnya. Dan di dalam kitab ini mengatakan Nabi SAW bersembahyang dengan 2 rakaat yang ringkas. Kita kalau sahabat perhatikan cara Nabi SAW solat, sahabat tahu ni Nabi sembahyang ni ringkas, cepat. Cepat habis sembahyangnya Nabi SAW. Baik. Jadi bila kata ringkas, bermakna kita bila sembahyang sunat qabliyah subuh, kita disunat untuk meringkaskan. Ringkaskan tu maknanya apa? Bermakna kita stick to the minimum requirement, tidak melebihi minimum requirement. Apa ustaz minimum requirement? Macam nak interview pula. Bukan. Maksudnya apa? Minimum requirement zikir ketika rukuk apa? Kita baca 3 kali. Kita baca 3 kali. Maka kita stick to that. Jangan kata ustaz kata ringkas, semua sunat kau bedal. Semua sunat scrap. Al-Fatihah, rukuk. Rukuk pun senyap. Iktidal pun tak ada sami Allahu liman hamidah. Ustaz kata ringkas apa? Ni dolmat. Dolmat. Siapa cakap ringkas tu semua sunat kena bedal, kena hilangkan? Tak. Maknanya apa? Stick to the yang biasa kita lakukan. Tanpa kita buat lebih. Lebih tu macam mana? Daripada zikir 3 kali, kita baca sampai 5 kali, 7 kali, 9 kali. Itu namanya kita boleh lebih. Daripada surah yang kebiasaan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam 2 rakaat qabliyah subuh itu adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Daripada surah Al-Kafirun kita baca surah Yasin pula. Yasin pula upgrade pergi surah Al-Baqarah. Baiklah habis qabliyah subuh dah matahari dah pukul 9 pagi. Maknanya stick to yang kebiasaannya. Nabi SAW sembahyang qabliyah subuh dengan ringkas. Lalu dia mendengar baginda baca doa ini sedang baginda duduk. Yang ini siapa perawi ni? Lalu beliau ni dengar Nabi SAW setelah mana selesai daripada solat, Nabi baca doa ini. Bila kata sedang duduk, bermakna setelah solat. Bila mana kata setelah masih dalam keadaan duduk, bermakna setelah solat. Subhanallah. Baik. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma rabba Jibrila
wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setelah semayang qabliyah subuh, Nabi baca, ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya Israfil, Mikail, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada kamu daripada api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Subhanallah. Baik. Sekarang ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jelas. Nabi minta perlindungan, Nabi minta perlindungan ini daripada api neraka, sedangkan Nabi dah confirm tak masuk neraka. La haula wala quwata illa billah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Confirm tak masuk neraka. Tapi Nabi, dalam keadaan Nabi dalam macam gitu sekalipun, Nabi masih lagi baca doa. Setelah qabliyah subuh, ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Kita pula maaf katalah, bukan kita lah, orang-orang kat Afrika. Kesian orang kat Afrika tu, sedap-sedap kat sana. Kita satu hari berapa kali kita minta perlindungan daripada api neraka? Bila doa, minta kaya, minta murah rezeki, minta jodoh, minta mati dalam iman. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad habis. Bila yang kita sempatkan diri kita untuk minta daripada api neraka, takut daripada neraka, tapi jarang-jarang minta perlindungan daripada neraka. Subhanallah, jadikan kita punya rutin, hari-hari mesti minta. Kalau boleh tiap-tiap semayang, dapat lagi tiap-tiap subuh, tiap-tiap sujud. Simple je baca dia. Apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada api neraka. Subhanallah. Jangan baca doa Melayu dalam sujud, nanti batal semayang. Melainkan kalau kita baca dalam hati. Jadi kita ikut perbuatan Nabi SAW. Nabi tu dah confirm. Kita ni tak confirm pun, tak tahu apa nasib kita. Jadi kita lagi patut minta perlindungan daripada api neraka daripada Nabi SAW. Dan Nabi bacanya itu 3 kali. Subhanallah. Jadi kita ambillah daripada perbuatan Nabi SAW ini. Kemudian dalam doa ni, Nabi SAW berkata, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Israfil, dan Tuhannya malaikat Mikail. Subhanallah. Masalahnya, kenapa Nabi SAW mengkhususkan menyebut nama-nama malaikat-malaikat ini? Sedangkan Allah SWT itu adalah Tuhan sekalian alam. Semuanya ini Allah Tuhannya. Tuhannya planet, Tuhannya bumi, Tuhannya matahari siapa? Allah Jalla Jalaluh. Lalu kenapa dikatakan dinisbahkan kepada sebutan beberapa nama? Kenapa tak secara umum? Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana keagungan, bagaimana mulianya malaikat Jibril alaihi salam. Allah SWT itu zat yang maha mulia. Jadi tak layak kalau kita nak katakan, ya Allah, Tuhannya tikus, Tuhannya anjing, Tuhannya binatang. Tak kena. Pasal Allah itu maha agung. Binatang-binatang itu rendah. Tak ada, kita tak pernah dengar pun. Ya Allah, Tuhannya iblis. Ada pernah dengar? Ya Allah, Tuhannya jin ifrit. Balik jin ifrit ketuk kepala kau baru tahu. Tak ada. Kerana Allah itu zat yang maha agung. Jadi kalau nisbahkan pun, nisbahkan kepada yang agung. Jika nak dikenakan pun, kena pada yang agung, yang besar, yang ada martabat yang tinggi. Sebab itu Allah, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril. Jibril itu ketuanya semua malaikat. Kemudian Mikail, kemudian Israfil yang meniup sangkakala, bermakna tugas yang berat. Meniup sangkakala.
malaikat Israfil alaihi salam, itu apabila Allah Subhanahu wa taala setelah mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah kewafatan Nabi, malaikat Israfil sudah standby nak tiup. Bagaimana tiup sangkakala itu? Wallahu a'lam bisawab. Jangan kita bayangkan ada saxophone lah, trompet lah, jangan. Yang penting itulah tugas beliau. Malaikat Israfil alaihi salam dan juga malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk menjaga rezeki. Subhanallah. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat, Allah SWT pun menisbahkan dirinya kepada sesuatu yang agung. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat laqad ja'akum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan arasy yang agung. Nampak? Allah sendiri menisbahkan Rabbul Arsyil Azim, Tuhan arasy yang agung. Jadi sebab itu dikhususkan perkara yang agung untuk sebutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbul malaikati warruh, Rabbul masyriqaini wal maghribain. Allah kata dalam surah Al-Muzammil, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Allah kata dalam Quran, Tuhan timur dan juga barat. Maksudnya itu satu benda yang besar. Bukan benda yang kecil, suatu benda yang besar. Subhanallah. Sebab itu kita tidak menisbahkan Allah kepada perkara-perkara yang kecil. Subhanallah. Dan juga bila kita menisbahkan itu menunjukkan bagaimana martabat benda yang dinisbahkan. Kemudian setelah mana Nabi sebut malaikat-malaikat, baru Nabi sebut diri Nabi SAW. Nabi SAW itu bila dalam baca doa ini, Nabi menunjukkan sifat tawaduknya Nabi SAW. Menunjukkan sifat tawaduknya Nabi. Nabi boleh saja just cakap Rabbul Nabi SAW, boleh. Tapi Nabi meletakkan Nabi di bahagian ujung, menunjukkan bagaimana sifat tawaduknya Nabi SAW. Baik. Kemudian kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, siapa yang berkata pada pagi hari Jumaat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kata dalam hadis ini, siapa yang pada hari Jumaat, siapa yang berkata pada pagi Jumaat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa baca ni 3 kali, salah samarrat 3 kali, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maksud buih di lautan ni adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan. Maknanya apa? Banyak dosa yang Allah ampunkan. Of course, bila kata banyak dosa diampunkan, dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah. Yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan manusia tak diampunkan, yang berkaitan dengan dosa besar tak diampunkan, melainkan melalui jalan taubat, yang dengan manusia mesti minta halal. Subhanallah. Tak boleh. Dia tak boleh just angkat wudu, tak boleh just istighfar. Dosa dengan manusia scrap. Banyak cantik. Dah kapur duit orang 100,000, dah scam orang 100,000. Lepas tu astaghfirullahalazim 3 kali, ampunkan dosa. Tak. Allah tu maha adil. Kita pula jangan syok sendiri. Subhanallah. Jadi inilah apa yang diriwayatkan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam memberitahu kepada kita apa yang nak dibaca setelah melakukan sembahyang qabliyah subuh. Ada lagi beberapa amalan salafus saleh, di antaranya seperti apa yang dikatakan oleh hadis yang diriwayatkan
yang dibawakan oleh Imam Ghazali, walaupun hadisnya sanadnya dhaif, tapi dia adalah boleh dilakukan sebagai fadilat a'mal, fadail a'mal. Yang ini dibaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setelah masuk waktu fajar sebelum melakukan sembahyang qabliyah subuh. Dibaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah dibaca 100 kali sebelum sembahyang qabliyah subuh setelah masuk waktu subuh. Dah habis bang, sebelum nak sembahyang qabliyah subuh, jika ada kesempatan baca tu zikir dulu. Kalau terlupa lepas sembahyang qabliyah subuh pun boleh buat. Kalau terlupa juga lepas sembahyang subuh pun boleh buat. Maka fadilatnya akan dijadikan dunia akan mengejarinya. Allah jadikan dunia akan mengejari dia. Bukan dia kejar dunia. Dunia akan datang bergolek di hadapan dia. Subhanallah. Jadi kita amalkan. Subhanallah. Semoga Allah SWT memberikan kita rezeki-rezeki yang berkat. Dan dengan rezeki-rezeki tersebut kita dapat membantu umat-umat Islam yang lain. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada bab menyatakan tentang apa yang nak dibaca bila sudah berada di saf lagi 2 minggu insyaAllah. Kita tutup dengan surah Wal Asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.